A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallu ala rasulina Muhammad. Semua selamat datang. Insyaallah hari ini kita akan membentang daripada kalimat pertama. Kalimat pertama ini daripada koleksi Risalah An-Nur. Dalam koleksi Risalah An-Nur ada 130 risalah, lebih 130 risalah semua, dan ditulis oleh Bediüzzaman Said An-Nursi, seorang tokoh ulama di Turki. Beliau hidup beliau lahir tahun 1876 dan beliau meninggal tahun 1960. Dan beliau sudah tulis Risalah An-Nur ini sebagai tafsir Al-Quran pada masa kini. Dan kita insyaallah hari ini akan bermula daripada kalimat pertama dan begitu seterusnya dengan seri kita akan belajar bersama-sama insyaallah. Kalimat pertama ini mengenai Bismillah. Kita tahu semua buku tafsir mula dengan tafsir Bismillah. Oleh sebab itu Ustaz Bediüzzaman Said Nursi mula Risalah An-Nur ini juga dengan tafsir Bismillah. Bismillah adalah permulaan setiap kebaikan. Bismillah adalah permulaan tiap-tiap kebaikan. Kami pun, Ustaz kata, kami pun bermula dengan Bismillah. Yang seperti mana semua tafsir bermula dengan Bismillah, kami pun bermula dengan Bismillah. Bismillah adalah satu kekuatan dan keberkatan yang sangat besar dan tidak habis. Untuk menerangkan ini, risalah ini, cara Ustaz bagi contoh, kemudian daripada contoh atau daripada perumpamaan itu, apa yang maksud? Dia menerangkan melalui perumpamaan. Dia kata, kamu sudah minta daripada saya satu nasihat, tetapi saya melihat bahawa nafsu saya, diri saya lebih berhajat nasihat daripada orang lain. Oleh sebab itu saya bermula dengan diri saya sendiri. Siapa yang tidak mengislahkan atau membaiki, tidak mengubah dirinya, tidak boleh mengubah diri orang lain. Oleh sebab itu bermula dengan dirinya sendiri. Nasihat ini Ustaz bagi kepada dirinya sendiri. Jadi Bismillah ini adalah satu kekuatan dan keberkatan yang amat besar dan tidak habis. Untuk memahami ini, Ustaz bagi satu perumpamaan. Orang yang mengembara di padang pasir Arab perlu mengambil nama ketua kabilah supaya dia berjalan-jalan dengan senang dan dia dapat semua hajatnya dan dia selamat daripada semua perompak, pencurian dan daripada kejahatan musuh. Ada dua orang berjalan di padang pasir Arab. Seorang antara mereka, yang di sini Ustaz bagi contoh, orang tawadu. Dia mengambil nama ketua kabilah. Dia kata, saya berjalan atas nama ketua Falan. Saya berjalan atas nama ketua Qatafan, ketua Quraisy. Kena ambil nama ketua satu kabilah. Seorang dia ambil, dia mutawadi, orang tawadu. Dia ambil. Tapi antaranya seorang, satu lagi, dia takabur. Dia kata, tak payah. Tidak perlu saya ambil nama ketua kabilah. Saya boleh berjalan sendiri. Orang yang ambil nama ketua kabilah, dia berjalan-jalan dalam semua padang pasir dengan senang. Dan apa yang hajatnya, dia cepat dapat. Di mana-mana dia masuk, khaimah mana yang dia masuk, dia dapat hormat. Tidak ada musuh ataupun perompak kacau dia.
Sebab dia tahu kalau dia kacau, akan jadi perang antara kedua-dua kabilah. Oleh sebab itu, dia ambil nama ketua kabilah, dia berjalan dengan senang, tidak ada kesusahan. Orang yang tidak ambil, yang takabur, dia berjalan-jalan atas nama sendiri, dirinya sendiri, dia dalam banyak bahaya. Jadi, sentiasa dia dirompak, sentiasa dicuri, sentiasa dia dipukul. Apa yang hajatnya tidak boleh dapat. Di mana-mana dia masuk khaimah untuk mendapat hajatnya, dia dihalau kerana tidak ada yang orang kenal dia. Begini, dalam perumpamaan ini, Ustaz kata, dunia ini adalah padang pasir. Jadi, ketua padang pasir ini siapa? Yaitu Allah. Kalau kita nak berjalan di dunia ini dengan senang, kalau kita nak dapat semua hajat kita, kita kena ambil nama Allah dengan berkata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ambil nama ketua, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, di padang pasir dunia ini. Dengan izin Allah, kita mencapai semua hajat kita. Kita tidak takut daripada musuh mana-mana. Begitu, Bismillah maknanya, hikmahnya Bismillah, melalui Bismillah kita bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kita bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencapai semua hajat kita. Tidak ada musuh boleh ataupun kacau kita. Jadi kita dengan berani boleh berjalan-jalan, boleh mencapai semua hajat semasa ambil Bismillah. Bismillah begitu berkat. Oleh sebab itu, Ustaz kata, semua makhluk sebut nama Allah. Dengan menurut ayat, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua makhluk tidak ada kecualian. Semua makhluk sebut zikir, tasbih nama Allah. Walaupun kita tidak faham tasbih mereka. Pokok ini, meja ini, dan apa yang kita melihat, semua tasbih nama Allah. Walaupun kita tidak faham tasbih mereka. Memandangkan semua makhluk tasbih, mereka tasbih Allah, mereka ambil nama Allah, kita pun dalam setiap gerakan kita, setiap perkara kita kena bermula dengan Bismillah dan berusaha dengan Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, perkara yang tidak mula dengan Bismillah, perkara itu adalah kurang, yang tidak dapat natijah. Oleh sebab itu, Ustaz sebut semua makhluk bercakap Bismillah. Bagaimana kita faham semua makhluk berkata Bismillah? Kerana kalau kita melihat, semua makhluk buat perkara atas kemampuan sendiri. Atas kemampuan sendiri mereka. Kalau kita melihat, nak bagi contoh, lembu. Lembu buat apa? Susu. Kan? Dia keluarkan susu. Dari mana dia keluarkan? Antara tahi dan darah. Tapi susu satu minuman yang sangat berkhasiat. Adakah lembu ini dia belajar, dia buat PhD, dia buat doktorat? Bukan. Lembu itu tidak ada akal. Tetapi dia keluarkan satu susu yang sangat berkhasiat di dunia ini. Lebah, dia buat madu. Lebah satu lalat yang beracun. Dia keluarkan madu daripada mulutnya, tapi tidak campurkan dengan apa? Racun. Adakah lebah ini dia belajar bagaimana buat madu? Tidak. Dia itu ke atas kemampuan itu. Ataupun pokok. Semua pokok dia bagi buat untuk kita. Macam di Malaysia kita sangat suka kan durian. Durian sangat sedap. Allah Ta'ala cipta dengan duri-duri macam senjata tentera, dia jaga itu kan, sangat bernilai. Kita sangat suka durian. Pokok durian ini
bagaimana dia bagi kepada kita? Dia tidak boleh bergerak. Buah itu atas kemampuan dia. Adakah di bawah tanah ada kilang gula, ada kilang warna, kilang packaging? Tidak ada. Maknanya semua itu bergerak atas nama yang lain. Semua makhluk itu bergerak atas nama Allah. Kambing, biri-biri, unta, semua binatang-binatang yang berkat mereka bagi kepada kita susu atau nama yang lain. Maknanya mereka bergerak atas nama Allah. Kalau atas nama sendiri, mereka tidak boleh buat perkara itu. Oleh sebab itu kita faham semua makhluk bergerak, bermula dan berusaha atas nama Allah. Manakah semua makhluk bermula dan berusaha atas nama Allah, kita pun perlu mengambil nama Allah, berusaha dengan nama Allah, kan? Jadi baru kita berjaya dalam kerja dan usaha kita. Ini sudah difaham. Di sini Ustaz tanya, semasa kita pergi pasar, kan? Kita tanya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kita bagi harga. Penjual itu, dia bagi harga. Berapa harganya? Kita tanya, adakah pemilik asal? Pemilik asal siapa? Yaitu Allah. Apa yang harga Allah minta daripada kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagi, terhadap nikmat-nikmat yang tiada hadnya? Apa harga yang Allah minta daripada kita? Ustaz kata, ada 3 perkara yang Allah minta daripada kita: zikir, syukur dan fikir. Berzikir, bersyukur dan berfikir. Maknanya pada permulaan Bismillah adalah zikir. Kena bermula dengan Bismillah. Pada akhirnya Alhamdulillah, iaitu syukur. Dan pada tengah-tengah kita berfikir bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hantar nikmat itu kepada kita. Kena fikir. Kalau tak fikir, makan saja. Maknanya kita tidak ada bezaan antara manusia dan binatang. Binatang pun makan, kami pun makan. Tak ada bezaan. Jadi kita kena fikir bagaimana Allah cipta ini, bagaimana Allah hantar kepada kita. Baunya harum, warnanya cantik, indah, packaging cantik. Kita nampak. Kena fikir semua ini. Ada haknya, hak atas buah itu, rezeki itu, matahari, hujan, angin, semua ada haknya. Kena fikir itu. Bagaimana dia sampai di tangan kita. Kena fikir. Baru kita jadi manusia yang sebenar-benar manusia. InsyaAllah melalui ini kita mengamalkan Bismillah. Ini bukan sahaja kelas. Kita dalam semua gerak kerja kita kena bermula dengan Bismillah. Kalau nak berjaya, bermula dengan Bismillah, jangan lupa. Semua kerja, makan, minum, tidur, berjalan. Kalau nak berjaya di dalam padang pasir dunia ini, bermula dengan Bismillah. Mudah-mudahan kelas ini dipahami secara yang ringkas, kita tidak panjangkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.